Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berdosa Tuan Guru Besar Tuan Ashabul Yamin bin Ismail, yang hormati Guru Penekanan 1 Cikgu Syifan Rizan binti Syed Hassan, Guru Penekanan Hal Awal Murid Cikgu Rizal bin Ahmad, Guru Penekanan Core Curriculum Cikgu Fazil bin Abdul Syahir, guru-guru seterusnya murid-murid rahmatullah sekalian. Wahabat murid-muridnya, insyaAllah pada pagi ini sebagai meraihkan majlis pelancaran sambutan Ihya Ramadan 1422 Hijrah, yang mana kita sedia maklum insya-Allah pada besok kita akan berpuasa. Jadi pada hari ini saya nak memberikan sedikit perkongsian peringatan bersama. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kelapangan hati, kemurahan jiwa dan juga kesempatan umur untuk kita dapat berjumpa dan memasuki ke dalam bulan tarbiyah, bulan Ramadan pada tahun ini dengan jayanya insya-Allah. Jadi murid-murid, saya sebenarnya nak berkongsi dengan murid-murid banyak benda, tapi disebabkan kita nak kecilkan skop, nak ringkaskan, mudah-mudahan mudah difahami, hari ini saya nak sebut satu perkara saja. Bila sebut puasa, murid-murid mesti ingat, puasa kita bukan orang yang memulakan dan kita bukan orang yang mengakhirkan. Kenapa murid-murid? Berpuasa merupakan amalan yang dilakukan oleh kaum yang daripada zaman berzaman, daripada zaman Nabi yang sebelum-sebelum Muhammad SAW, mereka semua berpuasa. Buktinya daripada kita tengok surah Al-Baqarah ayat 103 yang ada nyatakan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang beriman, semua ni beriman. Okey? Sesungguhnya telah aku wajibkan ke atas kamu, telah aku fardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana apa yang telah Allah Ta'ala, tapi apa yang telah aku wajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Anak-anak murid sekalian, hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita puasa sebagai perkara yang wajib. Okey, itu satu. Yang keduanya, kita semak balik dalam rukun Islam kita. Ada tak dinyatakan puasa? Ya, ada kan anak-anak sekalian? Rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, betul. Okey. Seterusnya, mari kita semak. Bila kita dah tahu puasa ini wajib, dah dinyatakan dalam Quran, ada dalam rukun Islam pula, ialah dah nama rukun. Bila tak buat, tak sempurnalah Islam kita, betul? Macam solat, kita solat sebagai rukun Islam. Bila kita tak solat, tak sempurnalah Islam kita nanti. Sama macam puasa. Jadi seterusnya, anak-anak murid sekalian, bila kita nyatakan sedemikian, saya nak tengok sekarang ni anak-anak murid sekalian faham tak faham bila kita kata wajib berpuasa ada syarat dia. Okey, yang pertama, tengok sama-sama, kita semak sama-sama. Islam, kita semua Islam ke tidak? Alhamdulillah, kita semua Islam, kita wajib berpuasa. Yang kedua, akil baligh, maksudnya telah baligh, cukup umur. Mukallaf baligh maksudnya mereka telah capai umur wajib berpuasa. Okey? Yang ketiga, mereka berakal, tidak gila, tidak sakit dan sebagainya. Yang keempat, mampu berpuasa. Okey. Anak-anak murid sekalian, mesti ada yang bertanya, Ustaz, macam mana saya ni belum akil baligh lagi? Okey, baik. Dalam keadaan ini, Islam menggalakkan untuk anak-anak yang belum akil baligh untuk berpuasa sebagai latihan. Kenapa? Kita semak pula. Bila tadi kita kata syarat wajib, syarat sah. Kita tahu sah adalah syarat untuk sesuatu perkara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak mengejarkan syarat sah ni supaya ibadah kita diterima, contohnya semayang, nak sah solat, kena ngadap kiblat, kena berwuduk. Jadi murid-murid sekalian, mereka-mereka yang belum cukup umur akil baligh tapi telah mencapai tahap mumayyiz, boleh bezakan kotor, boleh bezakan baik buruk, mumayyiz,
Cuma belum keluar haid dan belum keluar air mani saja. Belum ihtilam saja. Maka mereka ini sah berpuasa. Okey. Jadi tak ada alasan lah untuk mereka kata tak apalah saya belum cukup umur. Tapi kamu boleh berpuasa sebagai hadiah, sebagai latihan, sebagai galakan untuk kita sama-sama merasakan nikmat dalam bulan puasa tersebut. Okey murid-murid. Jadi sekarang ni Ustaz nak tanyalah, berapa ramai kalangan kita yang pernah melalui bulan puasa, yang mana bulan puasa tersebut kita dibagi tahu ini bulan berkah. Kita pernah dengar. Berapa ramai pernah dengar? Ni Ustaz nak kongsikan. Ada satu nasyid ni daripada kumpulan Hijaz. Siapa yang dulu zaman-zaman saya kecil-kecil dulu ni, kumpulan ni top ni, kumpulan nasyid. Izinkan saya untuk nasyid sikit boleh Okey, anak-anak sekalian, dengarkan lama tak nyanyi ni. Bulan Ramadan, bulan berkah, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Cukup, tak lebih banyak. Okey, kita bagi sikit-sikit aja. Sebenarnya saya tekak dah saya ni. Baik, anak-anak murid sekalian, nasyid tadi ni menerangkan kepada kita bahawa bulan Ramadan tadi ni bukan biasa-biasa. Bukan kaling-kaling bulan Ramadan ni. Bulan berkah. Apa maksud berkah? Benda sikit jadi banyak. Apa yang jadi banyak ni? Pahala yang selama ni kalau kita buat amalan sikit, dalam bulan Ramadan berlipat-lipat kali ganda pahalanya. Maksudnya begitu. Bulan berkah, bulan rahmat. Apa maksud rahmat? Allah Ta'ala akan sentiasa pandang kita dengan pandangan kasih dan sayang Allah. Kalau kita berdosa, kita minta ampun kepada Allah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita dan segala dosa-dosa kita. Yang penting kita minta. Kecuali dosa syirik, wa na'udzubillah min zalik, kena bertaubat. Okey. Seterusnya bulan utama. Kenapa dia kata bulan utama? Dalam Islam ada 12 bulan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling diraikan. Orang tak raikan bulan Muharram sangat-sangat, tapi bulan Ramadan, sepenuh Ramadan ini diraikan sepenuhnya, bulan utama. Okey. Dan dalam bulan Ramadan ada satu hari yang mana Allah SWT sembunyikan harinya daripada kita, tapi satu hari itu memang ada. Itu hari apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi anak-anak sekalian, untuk kita nak menghadapi bulan yang sangat-sangat mulia, yang bukan kaleng-kaleng tadi ni, kita kata ni, kita kena ada persediaan. Anak-anak kena bersedia, saya kena bersedia, cikgu-cikgu kena bersedia, ibu bapa kamu kena bersedia, dan kamu kena bersedia. Bersedia daripada mana? Pertama, bersedia daripada sudut fizikal ataupun dari sudut badan kita sendiri. Kenapa saya kata macam tu? Sebelum ni kamu katalah biasa makan pukul 8 pagi sarapan kalau hari cuti. Kalau di sekolah pukul 9.50 pagi sarapan. Okey, ataupun di rumah kamu sebelum pergi sekolah kamu katalah minum air sikit sarapan. Tapi dalam bulan Ramadan kamu kena awalkan sarapan tersebut ke waktu sebelum subuh. Contohnya kamu makan pukul 5 pagi, 5.30 pagi dah makan. Jadi kamu kena bersedia dengan perut kamu supaya perut kamu tidak terkejut. Kena bersedia ni. Makan makanan yang sesuai, janganlah makan sambal pagi-pagi. Contoh. Okey? Waktu tidur juga kamu kena bersedia. Tak bolehlah sebelum ni kamu boleh tidur pukul 11.30 contohnya. Sebabkan bulan Ramadan kamu nak kena bangun awal untuk bangun bersahur. Maka tidurlah sebelum jam 10.30 malam contohnya. Pukul 10 dah mula boleh dah rehat. Lepas itu tidur. Nak bangun jam 5 pagi, 5.30 pagi, 5 suku pagi contohnya, untuk kamu nak bersahur. Kemudian siapa yang biasa aktif ni, main kat luar, mancing, main panas, main bola, bila bulan Ramadan bersedialah dengan fizikal kamu untuk kamu tahan
nafsu main kamu yang laksa seperti ni, supaya kamu biasa dulu. Katalah kamu dah biasa, barulah kamu boleh main seperti biasa yang kamu dah pernah lalui. Tapi kalau kamu masih lagi pada awal-awal Ramadan, masih lagi badan terkejut nanti dengan tak minum, dengan apa, jadi elakkan bermain di luar. Nak main juga, mainlah di waktu petang. Dah waktu dah redup-redup tu, mainlah. Okey, baik. Janganlah main tengah hari. Okey. Dan yang ketiga, persediaan fizikal yang ataupun persediaan badan yang kamu kena sedia adalah jaga pemakanan kamu. Jangan makan makanan yang kurang berkhasiat, tak cukup zat. Sebab kita bila berpuasa, kita tak makan, tak minum, kita kena makan makanan yang berkualiti tinggi. Contohnya, kamu makan sahur tu, makanlah makanan yang biasa ruji bagi kita. Nasi, kata tak kasih, makan roti, ada sayurnya, ada proteinnya seperti telur, ikan, ayam dan sebagainya. Sempurnakan. Jangan makan pagi makan nasi aja dengan kicap. Takut kamu tak cukup zat dalam badan kamu. Okey, sebab kamu dalam proses nak membesar, minda kamu nak memerlukan tenaga bagi belajar dan sebagainya, kamu kena makan makanan yang berkhasiat. Ini persediaan satu. Persediaan dua dari sudut intelek ataupun dari sudut kita punya akal, dari sudut kita punya minda. Okey? Kenapa saya kata sedemikian? Ilmu ni kita kena baja dengan ilmu kita punya akal ni. Dengan ilmu apa? Ilmu berpuasa. Kita kena tahu berpuasa ni, tadi saya sebutkan tadi, ada syarat dia kan. Jadi anak-anak murid semua sekalian, kamu kena bersedia dengan ilmu dia. Apa yang pertama sekali, kena tahu bila masa kamu kena puasa, waktu dia. Jadi puasa adalah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang bertahan puasa daripada sebelum subuh ataupun daripada waktu sahur lagi tu sehinggalah kepada waktu maghrib. Sama kita nak bagi faham ni. Jadi sepanjang tempoh tu kamu kena tahan puasa, tidak makan dan tidak minum serta melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Saja-saja ambil ais, letak dekat muka panas ni, letak sini, pop, isap-isap. Saya tak telan pun cikgu, saya keluarkan balik. Itu sebenarnya saja nak membatalkan puasa. Jangan buat. Okey? Okey, dan seterusnya kamu kena faham perkara-perkara yang mana menjadi asas kepada sahnya puasa, iaitu niat. Janganlah puasa tak niat. Cikgu, niat tak perlu cakap, betul. Tapi kalau kita tidur, tiba-tiba kita bangun-bangun dah terang. Katalah kita terlajak kan, penat. Kita tak pasang niat. Macam mana kita nak berpuasa? Jadi nak selamat, ada yang ajar niat sebulan, ada yang ajar niat untuk setiap malam selepas tarawih. Tak apalah niat. Lafaz niat yang kita belajar tersebut membantu kepada niat di hati yang wajib tadi ni. Okey, apa lafaz niatnya anak-anak? Dia datang nyanyi, dia dah mula nyanyi ni. Kalau tengok dekat yang Upin tu, nawaitu saumaudin, betul tak? Cuba sama-sama kita sebut. Nawaitu saumaudin an ada ifardi ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya, pandai. Okey, apa maksud dia? Saja aku berpuasa esok hari demi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Tapi kalau kamu dah biasa, tak payah nyanyi-nyanyi, biasa je. Ini saya ajar ni supaya untuk anak-anak ni, adik-adik kamu ni yang darjah 1, yang darjah 2, yang prasekolah nak belajar, boleh. Dan yang ketiga, puasa kita kena bersedia sudut rohani kita ataupun di sudut hati kita. Tadi pertama kita sebut tentang persediaan di sudut fizikal ataupun di sudut badan kita. Kemudian kita sebut dari sudut ilmu ataupun akal kita. Yang ketiga sekarang ini kita akan sebut tentang persediaan di sudut hati ataupun rohani kita. Jadi apa yang kita nak sediakan ni anak-anak? Kita bukan setakat berpuasa mulut daripada makan dan minum, tetapi kita berpuasa mulut daripada cakap benda-benda tak elok, berpuasa mata daripada lihat benda-benda tak elok, berpuasa tangan daripada buat benda-benda tidak elok. Okey, dan berpuasa hati daripada memikirkan ataupun berniat perkara yang tidak
elok. Jadi sebab itulah berpuasa tadi ni anak-anak betul-betul dinamakan sebagai bulan tarbiyah, bulan latihan. Kerana apa? Mampu merubah manusia daripada buruk kepada yang lebih baik, daripada yang baik kepada yang lagi baik, daripada yang baik lagi kepada yang terbaik. Jadi mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan, kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana cara nak buat? Pertama sekali, sebelum ni kalau kita tak jaga solat bulan puasa, kita pastikan solat kita cukup. Sebelum ni solat kita lemah, selalu dilewat-lewatkan. Bulan puasa awal waktu. Yang dah biasa awal waktu bulan puasa di masjid. Yang dah biasa di masjid, pastikan bulan puasa kita menjadi orang yang istiqamah bersama belakang imam, tidak tertinggal walaupun satu rakaat. Bukanlah masbuk, maksudnya kamu datang azannya dah sampai, macam tu. Okey. Yang kedua, bacaan Al-Quran kita. Okey, cara nak bentuk hati kita ni, baca Al-Quran setiap hari baca. Saya dah ajar sebelum ni kan, macam mana cara nak khatam Al-Quran kan. Kalau yang khatam setahun, saya kata sebelum ni, satu hari kena baca paling kurang 2 muka surat ataupun 1 line. Okey. Tapi kalau nak khatam 1 bulan, macam dalam bulan Ramadan ni, tingkatkanlah sikit. Target biar tinggi, paling kurang jatuh sikit, dapat lagi dah. Yang kita nak tu, daripada tak target langsung, tak dapat apa-apa. Okey. Yang seterusnya, siapa yang sebenarnya tak pernah buat solat sunat bulan puasa, tambahkan solat sunat kita dengan solat sunat tarawih. Kenapa macam tu? Sebab tarawih tak ada pada bulan lain, melainkan pada bulan Ramadan saja ada tarawih. Rebutlah peluang tu. Mudah-mudahan kita berebut untuk sama-sama meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan ini, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah, dan akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hadiah, iaitu Lailatul Qadar, dan kita menjadi seorang yang bertakwa di hujung nanti, keluar daripada Ramadan ini sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Jadi untuk itu murid-murid, saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat memberikan yang terbaik untuk kita, sebagai persediaan sedikit sebanyak untuk kita berikan yang terbaik dalam kita punya Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya nak akhiri, saya nak tinggalkan sedikit pantun, boleh Tadi Cik Fazil boleh pantun, saya pun nak pantun juga. Okey, boleh Okey, dengarkan 13 April insya-Allah puasa. Tua muda semua kena. Jangan kita tinggal puasa, kelak nanti kita berada wa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita menjadi golongan yang sedemikian, melainkan kita tinggal puasa sebab tak sengaja, sebab sakit dan sebagainya. Insya-Allah kita semua mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sihat walafiat, serta boleh beramal dengan sepenuh-penuhnya, insya-Allah. Aku lihat Ustaz li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik kepada Allah, yang lemah pada saya sendiri. Jadi sama-samalah kita meraih ganjaran di bulan Ramadan akan datang. Selamat berpuasa Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.